Kat sini. Okey. Okey, macam mana kita nak mula-mula kita nak buka marketplace di Facebook tu. Sebab kadang-kadang orang tak tahu, dia tahu post dekat Facebook personal dia je. Dia tak tahu macam mana nak gunakan marketplace. So hari ni saya kongsi macam mana, minta maaf ya saya mute-nya dulu. Okey, hari ni saya kongsi macam mana kita nak buka marketplace daripada Facebook personal. Mungkin ada yang tak tahu, so saya share. Okey, kalau kita buka app Facebook, okey, bila buka app Facebook, kita akan nampak line 3 ni. Line 3 ni kan, dekat Facebook kita. Okey, kita klik yang line 3 ni. So dia akan keluar paparan yang seterusnya macam ni. Dekat bawah tu kalau kita scroll, dia akan nampak marketplace. So klik dekat button tu. Klik dekat button marketplace tu. So next dia akan keluar paparan yang macam ni. Ada sell, ada local, ada vehicle. Okey. Kita nak jual apa? Jual item. Nampak tak yang nombor 4 ni? Jual item. Item ke, kereta ke, rumah ke, job ke. Kerja kosong pun orang boleh post tau dalam marketplace ni. Selain daripada barang perniagaan. Biasanya kita kan niaga, kita akan pilih create new listing item lah. Ambil foto dah ni. Okey. Kita klik item. Bila klik item, dia akan keluar macam ni lah, new listing. So kita kena buat masuk. Buat masuk je lah. Kalau anda perasan, HQ ada sediakan boom posting tu kan. Kita boleh ambil gambar boom posting tu. Ambil gambar boom posting, lepas tu kita boleh paste juga kat sini, tapi kita boleh adjust lah sendiri-sendiri. Kita nak bagi information dekat deskriptif ni, ada dekat bawah ni, deskriptif tu kita bagi, description dia tu kita bagi seringkas dan sepadat yang boleh. So orang tak bacalah panjang-panjang. Biasanya dekat marketplace ni dia memang cari, dia memang nampak tujuan memang nak membeli terus. Jadi kita kena buat seringkasnya. Kita boleh copy sikit yang daripada bomb posting HQ tu, kita boleh paste dekat sini. Kita boleh paste kat sini. Kita adjust lah. So yang ini kita buat masuk gambar. Title ni kita letak nama produk lah. Letaklah sesudu. Salted egg powder. Tak pun sesudu serunding warisan. Sesudu rempah perapan black pepper. Kalau tak pun awal minuman inspirasi sunnah. Kalau depends apa produk yang anda nak letak. Dekat title tu kita letak nama produk. Lepas tu jangan lupa letak harga. Lepas tu kategori. Lepas tu dekat bawah dia tu ada location dengan description lah. Okey. Dekat kategori ni. Okey. So macam mana ya kita nak buat? Okey, bila dah kita buat masuk gambar, dah buat masuk title, dah buat masuk harga. Kategori ni dalam marketplace dia tak ada kategori food tau. Dia tak ada kategori food. So kita kena pilih kitchen dan dining. Jelas tak setakat ni? So kita kena pilih kitchen dan dining sebab kategori yang berhampiran ataupun orang kata terdekat dengan barangan yang kita jual tu, dia lebih kurang barang-barang yang dekat dapur. Untuk kegunaan dapur. So kita set lah kitchen dan dining. Kalau kita nak jual furniture ke, kita nak pindah rumah ke, boleh pilih yang mana yang berkenaan. Dekat sinilah dia ada lagi list dia, select kategori dia tu. Okey, jelas ya. Terima kasih Asma respon. So kategori ni tak ada food. So macam mana ya kita nak remark dekat food, barang yang kita jual tu adalah food, makanan. Okey, dekat tag tu, dekat bawah tu kita boleh letak. Okey, untuk kategori ni kita pilih kitchen dan dining lah sebab kebanyakan barang jualan kita Imani kan. Kita ada produk sesudu dan juga awar yang merupakan minuman dan makanan. So kita pilih kitchen dan dining. Okey, lepas tu
Okey. Okey, bila scroll kat bawah ni kan description. Yang ini ayat HQ bagi je, saya paste kat sini. Copy and paste dekat sini. So saya adjust sikit-sikit je. Saya adjust sikit-sikit. So boleh guna yang copywriting tu, letak je dekat marketplace ni. Tapi adjust lah sikit-sikit, jangan terlalu panjang bila. Tag tu, text ni nampak tak? Bila orang key in kan, orang search, dia akan naik lah yang ini. Kita tag lah banyak-banyak. Limit untuk tagging ni 20 apa dah? 20 tag tu. Bolehlah tag lah sebanyak mana yang boleh. Limit dia 20. Kita tag lah sesudu, Imani, kawasan persekitaran kita kan. Kawasan kediaman kita, lepas tu jenis apa dah? Jenis yang kita jual, memandangkan produk sesudu ni adalah produk makanan, tapi tak ada dia punya kategori dekat dalam kategori tu. So kita kena tulis lah, kita tag sekali apa dah, food. Kalau nampak contoh yang saya apa dah, ada saya share kat sini, ada sesudu, salted egg bahasa Inggeris, lepas tu saya translate balik ke bahasa Melayu. Kadang-kadang orang search ni, kadang-kadang dia guna je ayat bahasa Inggeris ke, ayat bahasa Melayu ke, ikut suka dia lah, dia nak search bahasa apa kan. Okey, yang ini kita remark lah food dekat sini. Instant food, perencah masakan, mudah dan cepat masak. Lepas tu saya ada letak tag kawasan yang saya COD. Lepas tu ada lagi saya tambah sebab nak cukupkan 20. Kalau tak cukup 20 pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kan dia dah bagi limit takat 20, so kita gunakanlah sebaik yang mungkin. Kalau boleh kita tag je lah banyak-banyak. So saya tag juga nama resepi yang bersesuaian dengan produk yang kita jual. Kalau macam kan kita jual salted egg kan, salted egg ni kan kita boleh masak berbagai cara. So anda boleh tulis resep masakan, orang kata nama masakan tu. Jadi orang search nama masakan tu pun boleh nampak kita punya produk. Macam tu dia punya apa dah? Dia punya key dengan dia punya trick tu. Okey, jelas tak setakat ni? Setakat ni jelas Okey. Okey, bila kita dah tulis, dah isi apa yang dia nak, okey. Selain daripada kita boleh COD di kawasan persekitaran kita, kita juga boleh post. Terima kasih Iman, terima kasih Hajar respon. Kita juga boleh post kita punya produk tu kan. Kan kalau customer ataupun prospek, dia tengok kod kita punya marketplace, biasanya dia akan message kita, terus message kita. Macam mana nak dapatkan, boleh ke COD, dia akan tanya. Kalau yang jauh, macamnya kita punya marketplace ni kadang-kadang dekat Johor pun boleh nampak, dekat Brunei pun boleh nampak, dekat mana lagi, dekat Kelantan, boleh dikatakan seluruh Malaysia boleh nampak. So sebab kita offer shipping, kita offer shipping. Kat situ. Bila diorang message kita, tanya kita berkenaan dengan produk-produk ni, kita entertain macam biasa. Kalau kita tak boleh nak COD, kita recommendkan dia untuk post. So ada setengah contoh kalau daripada saya kepada customer, saya tak boleh nak delivery. Contoh situasi dia macam tu, saya tak boleh nak delivery sebab jarak yang jauh. Saya mute. Okey, sebab jarak yang jauh, so saya recommend dia suruh beli secara online. Dekat dalam kita punya messenger tu, kita boleh share link Shopee kita kalau kita ada Shopee. Sebab apa saya share link Shopee tu? Link Shopee dekat customer. Sebabnya postage dia lebih murah lah daripada post melalui courier biasa macam ni terus pergi tu kan. Biasanya kadang-kadang customer ni dia ada e-wallet, dia akan tanya, dalam Shopee awak ada Shopee tak? Kita share je link Shopee tu. Kalau tak boleh, kalau tak ada, it's okay. Boleh boleh WhatsApp dia ataupun boleh bagi nombor WhatsApp. Kita minta satu lagi trick, bila orang tu message kita
kita minta dia WhatsApp kita ataupun kita WhatsApp dia. Bila kita WhatsApp dia ataupun dia WhatsApp kita ada nombor dia tau. Nanti di lain hari jika ada sebarang promosi, data dia tu, yang nombor yang kita dah save tu, kita boleh follow up dia, ada promosi. Nanti bulan depan ke, akan datang ke, bila ada promosi kita follow up kat dia. Sebab dia pernah merisikkan barang jualan kita. Masa tu mungkinlah dia tak ada bajet lagi. Kadang-kadang orang merisik, dia tak sempat lagi nak beli. Sebab dia tak cukup bajet. Dia dah nampak dah berkenan dah, cuma dia tak cukup bajet. Bila kita minta nombor telefon, kita boleh follow up dia di kemudian hari. Kalau kita tak follow up melalui WhatsApp pun, kita boleh follow up dia melalui Messenger juga. Setakat tu jelas data apa dah? Orang kata database, kita simpanlah nombor dia. Kan dia direct message kita. Okey, bila dah customer direct message kita, tadi saya dah bagi tahu pasal next ni. Bila tekan next ni kan. Tu lajak pasal tu. Bila tekan next, okey, bila kita dah siap isi apa semua, kita tekanlah next. Next ni kita nak publish kita punya next tu kita nak publish kita punya produk jualan kita dekat marketplace tu lah. So nanti dia akan naik macam ni. Sekejap saya tunjuk. Bila kita tekan next kan, kita nak publish tu kan, tak publish terus lompat pergi cerita pasal customer, ya Rabbi. Okay, bila kita dah tekan next tu, dia akan keluar group yang kita join. Dia akan keluar group yang kita join. Tu. Sekejap saya mute ya. Okay. Dia akan keluar group yang kita join, so kita boleh tick untuk kita post di grup yang berkenaan. Okey, grup ni kita boleh pilih dan kita boleh klik 20 grup je. Kalau kita klik lebih, button yang biru ni dia tak boleh tekan tau. Dia macam pudar-pudar macam tu. Dia tak boleh tekan. Dia boleh 1 ke 2 atau 1 ke 20 saja. Kalau kita rasa kita nak post dekat satu grup dia pun boleh. Sebenarnya tak ada masalah. Sebab maksimum dia bagi 20. Kalau lebih memang button ni tak boleh nak tekan. So kita kena reducekan dia. Jadi 20. Lepas tu kita nak reshare sekali lagi posting kita tu pun boleh, tak ada masalah. Bila kita tekan publish tu kan, yang ini saya nak bagi tahu, yang ini kena ambil perhatian sikit. Bila kita tekan publish, dia sama ada akan naik dua ni. Akan naik dua ni. Satu success, satu lagi not approved. Satu lagi mula-mula dia tulis aktif. Dekat sini kan nampak tak? Aktif. Satu lagi not approved. Pernah siapa pernah berlaku begini? Anda tahu tak kenapa ia berlaku begini? Hai master leaderku Puan Rahana. Siapa pernah berlaku macam ni? Asma pernah berlaku macam ni. Okay, dia ada beberapa kesilapan dia kat situ. Okay, dekat marketplace ni dia tak boleh kita share gambar yang sama tau. Gambar yang sama. Kita tukar sikit je. Ayat tak apa. Terbaik malam ni. Tak habis lagi. Okay, ayat dia kita boleh pakai ayat yang sama, kita tukar sikit-sikit. Gambar dia kita tak boleh sebab dia akan trace duplicate. Sebab itulah yang sesudu ni not approved. Saya saja je buat dua kali sebab saya nak bagi dia naik not approved tu. Kadang-kadang tu banyak kali juga naik not approved tu. Sebelum ni memang naik not approved. Bila kita dah study, bila kita dah tahu, oh macam ni rupanya. Jadi kita akan alert lah. Posting yang sama tapi kita gunakan gambar yang berbeza. Itu boleh. Tapi adjust lah sikit-sikit kan. Okay. Sharing lah. Kejap ada lagi ni. Okay. Kalau anda perasan 2, 3, 4 kali anda post kan. Belum lagi. Okay, kalau anda perasan 2, 3, 4 kali post, lepas tu dia akan naik macam ni, not approve. Lepas tu not approve juga. Not approve juga.
Sebabnya dia detect duplicate lah. Dia akan bagi tahu macam ni. Sebelum dia bagi tahu macam ni, lepas tu dia bagi tahulah sebab apa yang not approve tu. Sebabnya dia tengok ada similarity. Duplicate. Erti kata lain tu duplicate dengan redundant lah. Benda yang sama kita post kan. Kalau kita nak post, kita kena tukar lah sikit-sikit. Tukar daripada segi gambar ke sikit, ayat ke tu olah sikit je. Olah sikit je. Tak banyak pun, sikit je pun jadi. Lepas tu dia barulah boleh tekan balik. Barulah dia akan jadi aktif. Nanti dia akan naik aktif balik. Dia akan naik. InsyaAllah. Kenapa tak tekan ni? Dia akan naik aktif lah macam tadi. Dia tak naik dalam not approved tu. Dia akan naik ni aktif. Aktif tu maksudnya sukses lah. Yang ini not approved ni sebabnya gambar dan juga posting kita yang 2 kali kita buat tu. Kita tak boleh buat macam tu. Tapi kita boleh reshare ke grup lain lagi. Share lagi sekali posting tu. Boleh. Tapi kita nak key in sekali lagi benda yang sama, tak boleh. Ya. Posting satu gambar ke. Posting boleh 1 ataupun 2 gambar. Boleh 2, 3 pun. Laju sangat Amy, Kak Jah tak sempat kecap. Laju kejap lagi saya tanya, Kak Jah tak sempat nak kecap yang tang mana tu? Yang ini saya bagi tahu yang kenapa, sebab yang selalu not approved tu. Laju Itulah laju saya dah tahulah. Tak ada traffic light tu yang laju sangat tu. Okey, boleh 2, 3 gambar pun boleh. Macam kita post dekat Facebook, macam kita post kat status kita biasa juga, dia naik 2, 3, 4 gambar pun boleh. Kalau macam video pun boleh. Okey, setakat ni ada soalan tak? Sebab yang ini ringkas je benda ni. Kalau bila dah tahu dia macam, orang kata kalau dah tahu tu senang je nak buat. So setakat ni ada tak? Persoalan yang anda ingin ajukan, yang mana yang kurang jelas. Tadi kata saya laju sangat tu kan, macam kereta api tu kan, dekat mana tu yang kurang jelas tu? Kak Jah, boleh bagi tahu kat mana yang kurang jelas? Biasa kalau kita share pada grup-grup tu ada limit kan? Yang kat shipping tu, lepas tu kena setting tak? Yang boost listing after publish dan choose privacy setting tu kena adjust tak? Tak payah, yang itu tak payah adjust. Kat sini tadi siapa dah tanya? Sekejap saya tengok balik soalan. Satu posting, satu gambar ke? Satu posting boleh 2, 3, 4 gambar boleh. Biasa kalau kita share pada grup-grup tu ada limit kan. Kalau kita letak yang kita edit, maksud saya, bila kita isi, bila kita next kan, bila kita tekan button next kan, dia akan auto publish kita punya barang jualan kita, limit dekat 20. Okey, kita ambil salah satu yang kita buat masuk tu kan bila kita post, publish, dia akan naik kat new feed kita kan. Yang itu kita boleh ambil, kita boleh share. Yang itu kita boleh share. Kita boleh reshare balik. Tapi kita tak boleh key in benda yang sama dekat marketplace. Yang itu kita boleh share. Yang kat shipping tu lepas tu kena setting tak yang boost listing after publish dan choose privacy setting tu kena adjust tak? Yang itu tak perlu adjust pun tak apa. Kalau kita adjust kan, yang ini nampak tak dia tulis apa? Nanti kawan-kawan kita tak nampak. Takkanlah kita nak hide kita punya post jualan kan. Saya tak payah adjust. Kalau nak adjust boleh, kalau kita tak mau bagi tahu kawan-kawan kita. Tapi kita berniaga, kenalah bagi tahu kawan kita. Habis macam mana nak berniaga kalau tak bagi tahu kawan-kawan kan? Gitulah dia punya perumpamaan. Dekat marketplace saya ada button sell and category je. Item tak ada. Nak pilih mana Kak Amy? Tak sabar tunggu rakaman.
Okey. Mana tadi dekat ni kan? Eh. Dekat sini siapa tadi tanya? Allah. Mana. Allah. 40 minit lagi, 10 minit lagi. Dia ada sales and category, item tak ada. Item tak ada. Kena tengok, biasa dia ada. Kan, ini kalau ikut step ni dah ada ni. Ni kan. Ya Allah, kenapa pula ni? Tekan sales tu. Tekan sale tu. Tekan sell. Dia telefon mana ni? Dia ada Kita sale and categories. Bila tekan marketplace, dia akan ada sale and categories kat atas tu. Tekan sale, lepas tu masukkan item. Tekan item tu dia akan keluar macam tutorial yang Kak Amy tunjuk ni. Soalan siapa tadi? Aku jawab kan. Soalan Khaira. Bila tekan marketplace, dia tekan sell. Lepas tekan sell, baru dia naik item. Bila tekan item tu, barulah dia akan keluar new listing, macam form macam tu nak kena isi. So isilah, dekat situ nanti adalah kategori dia yang dia minta. Kategori yang dia minta tu kena tukar kitchen dining sebab dia tak ada kategori food. Jelas tak? Jelasnya Khaira Harap membantulah. Contoh saya share kat grup-grup cuma guna page. Lepas tu saya nak guna marketplace. Share lagi kat grup tu. Amy faham tak? Okey, dekat page kita boleh share. Share macam biasa je. Tekan button share macam tu. Tapi dekat marketplace pun boleh. Tak ada masalah. Bila kita once kita ada post kan, kita ada nampak satu iklan kita dekat macam contohnya laju-laju business. Ya Allah, siapa ni? Sunyi saya sekejap. Okey. Contohnya kita post kita punya marketplace yang berniaga tu kan, bila kita nampak satu posting berniaga kita dalam marketplace tu, yang itu kita boleh share lagi dekat grup-grup lain. Yang itu tak apa, tak ada limit. Dia yang page pun tak ada limit. Cuma kalau over limit tu kena block je dengan Facebook. Tu je masalah dia. Ni lagi jika terus buatkan sambil dengar sebelah PC. Nombor 4 tu. Jelas. Nombor 4 dah bagi tahu dah. Tekan sell baru ada item. Ya, betul. Oh, baru nampak. Okey. Jelas So yang ini saya record. Saya ada record, jangan risau. Saya ada record. Sebab tadi ada yang request record. Saya record lah. Record tu pun tekan button lambat sikit. Jadi page dan marketplace ni beza. Ya, beza. Dekat page kita boleh boost. Kita boleh run ads, dia akan naik sponsor. Dekat marketplace ni tak. Kalau orang nak berniaga, kadang tu orang pergi, kalau orang nak membeli ataupun nak membeli, biasanya akan tengok dekat marketplace, lepas tu dia akan type food ke, dia type pavlova ke, dia type serunding warisan ke, dia akan type perencah cepat masak ke, dia akan type macam tu. Tapi dia kena pergi dekat marketplace lah. Nanti kan dia akan nampak macam kedai. Dia seolah-olah macam ni tau. Kita masuk pasar raya, dalam pasar raya tu dia ada banyak section. Satu section makanan, satu section baju, satu section elektrik. Dia macam tu. Dalam marketplace tu dia macam tu lah, macam pasar raya. Ya, dia berbeza. Nampak tak? Boleh nampak tak gambaran tu? Marketplace tu seolah-olah dia pasar raya dalam online. Bila kita klik button dekat marketplace kita tu kan, dia akan nampaklah banyaklah item yang keluar. Tapi dia ada kategori sebenarnya. Macam dekat pasar raya dia ada section makanan, dia ada section elektrik, ada section lain lagi lah. Jual rumah ada, jual kenderaan pun ada. Dia macam-macam. Ya, marketplace guna Facebook personal kita. Nak tanya kalau awal minuman kategori kitchen juga. Ya, kategori kitchen dan dining, tapi dekat tag tu boleh letak tagging dia lah. Food ke, drink ke, instant drink ke. Tak guna page, kita guna Facebook personal. Kadang-kadang tu
kita sebagai pengguna Facebook, ada orang yang tak ada page, ada orang yang tak tahu macam mana nak create page. So dia nak berniaga tapi tak tahu macam mana nak buat. So kita boleh cuba guna marketplace, guna Facebook personal kita. Okey, faham. Selalu tak lepas. Okey. Untuk yang tak lepas, selalu yang tak lepas posting marketplace tu, kena tengok balik. Ya, FB personal je sayang. Okey, setakat ni ada apa soalan? Sebab kita tinggal lagi 4.53 minit. So kalau kurang jelas, boleh tanya supaya boleh senang untuk dibantu dan senang untuk saya jawab lah. Ada soalan? Baru nampak rupa, ada soalan? So ini perkongsian santai-santai lah dengan kita. Kalau nak tanya jangan segan, tanya je. Kalau rasa macam was-was, boleh je WhatsApp saya, WhatsApp tepi, PM tepi saya tanya macam mana. Tunggu nak buat je. Alhamdulillah. Kalau Facebook renew listing tu kita kena jawab okey je lah. Yang itu pun terima kasih kerana ingatkan saya. Okey, kalau dalam tempoh seminggu kita punya posting tu kan, nanti kan Facebook Marketplace dia akan hantar message kat kita. Okey, kita jawab lah. Kita jawab lah macam mana lah nak cakap. Sekejap. Kita jawab macam, sebab saya selalu dapat. Okay, Facebook Marketplace Assistant. So dia akan hantar message. Contoh, tak nampak pula. Okay, contoh kan, barang yang kita jual tu, dia akan tanya, it's look like you list this item over 4 weeks ago. Have you sold this item? Yes, sold on Facebook. Yes, sold as well. No, have not sold. Yang ini, either 3 ni, kena pilih lah. So, klik je, yes, sold. Sold lah on Facebook ke as well ke. Lepas tu, kalau dah tak ada stok, kita boleh mark as sold. Kalau masih lagi berlangsungnya urusan jual beli kita tu, nak post kat Facebook tu, not now lah. Kita jawab kat tu. Biasanya yang ini dia akan dapat 4 kali untuk satu posting tu. Dia available for 4 weeks. Cakap bahasa Inggeris. Description tu boleh letak nombor link kan. Boleh je letak nombor link tapi dia tak boleh nak tekan juga. Nanti bila customer tu WhatsApp ataupun PM kita, nanti kita boleh bagi link WhatsApp tu kat dia. Macam tu. So kalau dapat message tu daripada Facebook, jawablah. Kesian dia. Dia WhatsApp kita tak balas. Dia WhatsApp, dia PM kita tak balas. So kita balas lah, kita jawab lah. Kita masih lagi jual. So nanti dia akan naik balik dekat dalam marketplace tu. So dia bagi tempoh dalam 4 minggu. Mula-mula seminggu, lepas tu dia tanya, jual lagi tak? Nanti kita cakap lagi kita jual lagi. Nanti dia akan naik balik di marketplace. Mesti dalam message tu dalam messenger ke? Message tu dalam messenger. Kita jawab yes, have sold ke? Yeah. Yes, have sold. Ya, kita masih lagi jual. Begitu. So, ada apa-apa lagi soalan? Lagi 1 minit 23 saat. Okey. Rasanya dah tak ada lah kot. Okey. Okey dah kan semua? Alhamdulillah. So kalau ada apa-apa permasalahan pasal marketplace, jangan risau. Saya sedia membantu. Ataupun rakan-rakan tim boleh membantu. Ataupun master leader yang expert, master leader kita yang expert akan membantu. Jangan risau. Kita akan bantu sesama kita. Walaupun kita bukan dalam susur galur tim yang sama, tim yang berbeza, tak apa, tapi kita satu, orang kata satu jemaah, orang kata macam tu, Imani Legacy. So boleh je WhatsApp saya kalau daripada tim lain tu, saya okey, saya open, okey je. Okey tak ada.
Alhamdulillah. Okey, sama-sama. Okey, tak ada apa-apa soalan. Ya, kita satu keluarga. Okey, jika tak ada apa-apa soalan. Okey, siapa nak selfie boleh selfie. Kejap selfie. Ambil gambar sikit. Ambil gambar dulu lah. Alah, bateri puluh. Okey. Okey.